Bismillah, ya Allah, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesihatan dan juga ruang kesempatan untuk bersama-sama pada malam ini meneruskan ulang kaji mudzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhabi Ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita dah masuk pada perbahasan an-nafaqah. Pada sesi yang lepas kita membincangkan tentang makna nafaqah, sebab kepada wajibnya nafaqah. Dan kita sebut sebab kepada wajibnya nafaqah ada 3. Yang pertama disebabkan nikah, perkahwinan, maka suami wajib menanggung isteri. Yang kedua disebabkan qarabah, kaum kerabat. Yang ketiga disebabkan milkun, pemilikan, iaitu bila mana kita memiliki hamba ataupun binatang ternak. Jadi kita dah bincang tentang nafaqah yang wajib ke atas suami bagi isteri, iaitu 10 perkara. Hari ini kita nak masuk dulu perbincangan mengenai ma yajibu lil mu'taddah. Ma yajibu lil mu'taddah. Selepas tu barulah dibincangkan tentang an-nafaqah yang wajibah disebabkan qarabah, kemudian nafaqah yang wajibah disebabkan al-milk. Boleh? Jadi kita baca kitab. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid daraini amin. Qala yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati wa lil ba'ini al-hamili ma yajibu liz zawjah wa lil ba'ini al-ha'ili wal mutawaffa anha zawjuha walau hamilan as-sukna faqat. Wajib bagi mu'taddah, perempuan yang beriddah, ar-raj'iyyah, yang ditalak dengan talak raj'i. Tu kita terjemah matan dululah. Walil ba'inil hamili, juga wajib bagi isteri yang dicerai dengan talak ba'in, khulu', ataupun dicerai dengan talak 3. Tak. Sedangkan dia tu hamil ketika mana dicerai, ma yajibu lizaujah, wajib ke atas suami bagi isteri itu apa dia? Barang yang wajib bagi isteri, iaitu 10 perkara. Tu bukan 10 perkara lah. Kalau tengok dalam syarah tu dia ada perincian dia. Tak apa, kita masuk terus dalam perbahasan kitab yang disebut oleh Syekh Mustafa. Yajibu lil mu'taddah ar-raj'iyyah, wajib bagi perempuan yang sedang iddah disebabkan talak raj'i, ditalak 1, ditalak 2, maka isteri itu dalam iddah. Wajib bagi dia perkara-perkara yang wajib ke atas suami bagi isteri, melainkan alat untuk membersihkan badan. Jadi sebelum ni kita bincang suami wajib bagi kepada isteri 10 perkara. Betul tak? Ada dalam surat sebelah tu 10 perkara tu. Tak, bila mana seorang suami menceraikan isteri dengan talak 1 ataupun talak 2, jadi isteri dia dalam iddah, digelar isteri itu mu'taddah ar-raj'iyyah. Tak, ketika itu suami wajib bagi isteri 9 perkara, tidak termasuk alatut tanzif, tidak termasuk alat-alat untuk membersihkan badan perempuan tersebut. Faham tu? Okey, itu pun dengan syarat wajib bagi isteri yang dalam iddah raj'iyyah ma yajibu lizaujah minal mu'an, itu wajib bila mana isteri itu bukan isteri yang nashizah, bukan isteri yang nusyuz, bukan isteri yang nusyuz, juga bukan isteri yang kecil, bukan isteri yang belum balik, bukan juga hamba yang tidak menyerahkan diri dia malam dan siang, dia tak layak dapat perkara-perkara tadi. Ataupun perempuan yang disetubuhi dengan secara syubhat,
dia ada iddah dia. Contoh Zaid setubuhi seorang perempuan secara syubhat. Perempuan tu isteri orang lain. Tak. Maka perempuan tu sebelum bersama dengan suami asal dia, dia kena iddah. Boleh? Ketika itu adakah si Zaid ni yang menyetubuhi perempuan tu secara syubhat itu wajib memberi kepadanya 9 perkara? Kita sebut tak. Begitu juga tidak wajib bagi perempuan yang disetubuhi dengan nikah yang fasid, dengan nikah yang rosak. Nikah tanpa wali ke ataupun nikah tanpa saksi ke, tak, nikah tu rosak. Kemudian bila mana dipisahkan hubungan antara keduanya disebabkan dah rosaknya nikah, maka ada iddah sebelum perempuan tu berkahwin dengan orang lain. Tak? Sebab dah ada benih dalam rahim, boleh jadi ada benih, maka kita sebut ada iddah. Dalam iddah tersebut, perempuan tersebut tidak layak dapat apa-apa daripada bekas orang yang mensetubuhi dia tu. Tak? Sebab apa? Persetubuhan berlaku disebabkan nikah yang rosak. Jadi yang pertama ialah yajibu lil mu'taddah ar-raj'iyah. Wajib bagi isteri yang ditalak dengan talak 1 dan 2. Tak, semua perkara yang wajib bagi isteri melainkan alatut tanzif, melainkan alat untuk membersihkan badan. Seterusnya Syekh sebut walil ba'ini al-hamili ma yajibu lizaujah. Dan wajib juga bagi isteri yang ba'in. Yang ba'in ni makna apa? Yang dicerai dengan talak 3. Boleh. Ataupun di khulu', tebus talak. Tapi ketika mana berpisah itu, tak, dia itu hamil. Ni bukan mati suami ni. Tak, bukan mati suami. Dicerai dalam keadaan hamil. Dan dicerai itu pula dengan khulu' ataupun talak 3. Tak. Maka apa yang dia dapat? Dia dapat ma yajibu lizaujah, barang-barang yang wajib bagi isteri. Adakah semua? Tak. Kat sini hanya 2 sahaja. Dia dapat nafkah, makan minum, tak, apa tu nama, lauk pauk, minuman, lepas tu kuah dan sebagainya itulah. Maknanya makanan yang lengkap untuk dia makan. Begitu juga tempat tinggal. Selain daripada tu dia tak dah dapat. Jadi kalau tengok dalam matan tu, kita akan faham isteri yang ditalak dengan talak raj'i, tak, dia akan dapat semua perkara. Syekh sebut apa dalam matan? Yajibu lil mu'taddah ar-raj'iyyah walil ba'inil hamili ma yajibu lizaujah. Wajib bagi 2 orang. Pertama, perempuan yang ditalak dengan talak raj'i. Yang kedua, perempuan yang ditalak dengan talak ba'in sedangkan dia hamil. Wajib bagi kedua ini ke atas suami barang yang wajib bagi suami bagi kepada isteri. 10 perkara itulah. Sedangkan perkaranya bukan begitu. Realitinya bukan begitu. Boleh? Malah syarahannya telah kita selesaikan tadilah. Isteri yang ditalak dengan talak raj'i tak dapat 10, hanya dapat 9. Alatut tanzif tak dapat. Isteri yang dicerai dengan talak 3 tak, ataupun dengan khulu', kemudian dia tu hamil, maka dia hanya dapat 2 perkara sahaja, iaitu nafkah dan juga tempat tinggal. Selain daripada itu tidak dapat. Selesai. Terus, walil ba'inil ha'ili wal mutawaffa anha zawjuha walau hamilan as-sukna faqat. Dan wajib li tu bagilah, maknanya orang lain kena bagi dia, iaitu suami. Dan wajib bagi isteri yang dicerai dengan talak 3 lah, ba'in ataupun di khulu', yang hail, yang tidak mengandung. Begitu juga wal mutawaffa anha zawjuha, dan juga isteri yang mati suaminya, walaupun isteri itu dalam keadaan hamil. Jadi bila mati suami tak kisah sama ada hamil ataupun tidak hamil, maka apa yang dia layak dapat as-sukna faqat, tempat tinggal semata-mata. Boleh? Jadi kalau dicerai dengan talak 3 ataupun khulu', sedangkan dia tidak mengandung ataupun mati suami, tak, walaupun isteri itu hamil ataupun tak hamil tak kisahlah, hanya dapat as-sukna faqat. Kesimpulan dia ialah yang macam Syekh Mustafa tulis bawah tu. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia ialah annahu yajibu lil mu'taddah mutlaqan as-sukna fil maskan alladhi furiqat fih. Wajib secara mutlak
tanpa sebarang perincian bagi mana-mana isteri yang dicerai ataupun mati suami, wajib bagi dia as-sukna, tempat tinggal. Tempat tinggal tu apa? Tempat tinggal yang dia dicerai di dalam rumah tersebut, tempat tinggal tersebut. Dia layak duduk di rumah tersebut lah. Tempat tinggal yang sesuai dengan dia lah. Jadi kalau tempat yang dia dicerai itu tempat yang jelek, yang tak sesuai dengan dia, maka dia diberi pilihan untuk kekal duduk kat situ ataupun dia minta untuk dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Kalau dia diceraikan di hotel sebagai contoh, maka ketika itu suami pula diberi pilihan untuk mengekalkan dia di hotel, bayarlah sehari-hari tu 150 ke 200, ataupun memindahkan ke tempat yang sesuai dengan dia, sebab hotel ni level tinggi, sesuai je tempat biasa-biasa, rumah biasa je lah, rumah sewa biasa. Gitu. Jadi kalau tempat tu jelek, maka dia diberi pilihan, perempuan tu diberi pilihan untuk stay kat situ, ataupun dia kata dia nak pindah, kita kena pindahkan dia sebagai suami. Kalau tempat yang kita cerai tu hotel, 300-400 sehari, tak sesuai dengan dia, tak layak bagi dia orang biasa, maka kita pindahkan ke rumah sewa yang mungkin dalam sebulan tu bayar 800, 1000 dan sebagainya. Begitu. Boleh. Dan bila nak pindahkan perempuan tu, kita cari yang tempat paling dekat dengan tempat yang dia diceraikan. Boleh. Tu. Okey, melainkan 4 kelompok. 4 kelompok ni tak dapat tempat tinggal. Yang pertama, perempuan yang nusyuz, masa dicerai tu nusyuz. Yang kedua, budak kecil yang tidak ada kekuatan untuk disetubuhi. Yang ketiga, hamba yang tidak menyerahkan diri dia untuk suami dia pada malam ataupun siang, pada malam dan siang. Ada seorang hamba perempuan, dia hamba orang lain, tapi dia tu isteri kita. Hamba tu tidak datang menyerah diri malam dan siang, maka tak layak dapat apa-apa lah bila mana dicerai. Sukna tak dapat. Kemudian yang keempat, tak layak dapat sukna ialah perempuan yang disetubuhi dengan syara syubhat ataupun dengan nikah yang rosak. Mereka ni tak dapat sukna, tempat tinggal pun tak dapat, mentelah lagi yang lain. Selesai. Kemudian perincian yang kedua ialah kita sebut, kalau perempuan tu perempuan yang ditalak dengan talak raj'i, maka wajib bagi dia rumah dan seluruh mu'anuz zaujiyah, mana seluruh perkara yang wajib bagi isteri wajib juga bagi dia ke atas suami, melainkan alatut tanzif, melainkan sabun, buah gigi, ubat gigi yang nak bersihkan badan lah, itu tak wajib. Sebab nak bersihkan badan ni untuk tamattu', untuk istimta'. Sekarang ni suami dah tak layak untuk istimta' dengan bekas isteri dia. Kalau perempuan tu pula dalam iddah dan dicerai dengan talak bain, ketika itu kita tengok, ada kala dicerai dalam keadaan tak mengandung, maknanya dicerai talak 3 dalam keadaan tak mengandung, tak ada anak dalam perut, maka tidak wajib bagi dia ke atas suami melainkan tempat tinggal. Kalau dalam perut tu ada anak, maka kita tengok, kalau ada 2 perincian pula, kalau dalam perut ada anak 2 perincian pula. Kalau mati suami dalam perut ada baby, kita sebut tak wajib bagi dia melainkan tempat tinggal semata-mata. Maknanya apa? Kena keluar daripada harta pusaka suami lah untuk tanggung selagi mana dia dalam iddah tu. Contohlah kita sebut iddah macam suami 4 bulan 10 hari menyewa contoh, kena ambil daripada duit suami lah, mana bekas ambil daripada pusaka kan. Ni ahli waris yang lain kena faham lah. Okey, kalau hamil dalam masa yang sama, bukan mati suami, mana dicerai lah, talak 3 ataupun khulu', maka ketika itu wajib bagi dia tempat tinggal dan juga nafkah. Nafkah tu makan minum. Tu wallahu alam. Selesai. Kita masuk an-nafaqatul wajibatu bil qarabah. Nafkah yang wajib disebabkan qarabah.
Baca an-nafaqatul wajibatu bil qarabati al-kifayatu 'ala al-asli al-musiri bil fadili an mu'natihi wa mu'nati zawjatihi lil far'i al-faqidi lil kifayati al-'ajizi an iktisabiha wa 'ala al-far'i al-musiri bima dhukir lil asli al-faqidi lil kifayati wa in qadara 'ala iktisabiha. Syekh sebut nafaqah yang wajib disebabkan qarabah, disebabkan kerabat. Al-kifayah, kadar yang mencukupi. Yang tu je. Tu. Contoh, kita sebagai ayah wajib tanggung anak. Tak? Saya wajib tanggung Said Ramadan dan juga Fatimatul Zahra. Sekadar mana saya kena tanggung? Tu berapa cupok sehari? Al-kifayah, sekadar mencukupi. Mencukupi tu tabik dia apa? Sekira-kira saya bagi dia makan, bila dia dah dapat makan tu dia boleh bergerak, boleh bertasarruf, boleh pergi sekolah, balik sekolah, boleh main lah tu. Itu. Sekadar tu. Berapa banyak? Boleh jadi 1 mud, boleh jadi 2 mud. Atas orang lah. Atas orang. Boleh. Jadi tidak wajib kita bagi makan sampai kenyang-kenyang, betul tak? Sekadar bagi yang menyebabkan dia boleh bertasarruf, boleh buat apa yang dia nak buat dalam hari itu. Begitu juga tidak memadai. Jadi tidak wajib mubalaghah, tak wajib bagi sampai kenyang menyanda. Begitu juga tidak wajib sekadar bagi untuk menahan daripada dia mati. Lepas tu nak bagi setara mana? Bagi dia kenyang. Bagi dia kenyang, yang mana bila dia kenyang tu dia boleh buat amalan harian yang sepatut dia buat pada hari tersebut. Lepas tu kita ambil iktibar belakalah umur dia, kezuhudan dia, raghbah dia. Mungkin anak kita seorang ni makan banyak, kena bagi banyak sikit. Hak ni umur dah, mungkin dah. Hak ni makan sikit, kita bagi sikit. Tak, gitu. Faham tak? Ni sama ni, perbahasan ni sama ada kita tanggung anak ataupun kita tanggung orang atas nanti, ayah kita, nenek kita. Dan wajib juga bila kita ni ayah, kita bagi anak kita apa? Al-udumu ni lauk tu lah. Nasi. Tak takkan makan nasi saja, mesti dia ada lauk kuah dia, tu maksud dia. Kalau orang dulu al-udumu ni ialah alat-alat ataupun makanan yang dimakan dengan roti. Puak tu makan roti, jadi roti takkan makan roti je, mesti cicoh dengan gotu-goni. Faham tak? Faham tak gotu-goni tu? Wal kiswah. Kemudian wajib juga kita bagi mereka pakaian yang mencukupilah. Kalau isteri kita sebut 2 pakaian setahun. Tak? Tapi kalau anak ni yang mencukupi. Wasukna, tempat tinggal. Wa mu'natu khadimin. Kalau anak kita perlu pada khadam, maka kita perlu cari orang yang membantu mereka. Wa ujratu tabib. Kalau anak sakit, cek doktor kena bayar RM50. Kita kena bayar? Tak? Tu berbeza kalau isteri. Isteri sakit, cek doktor, tak kena RM70, kita tak wajib bayar. Tak, tapi kita bayar jugalah. Tapi hukum wajib tak wajib kita bayar. Tapi kalau anak kita kena bayar. Kalau ayah, mak kita yang tak mampu, kita kena bayar. Begitu juga ubat. Bayar doktor satu dah. Kan kaunter kan nak ambil ubat pula RM30, RM40. Tu kita kena bayar juga tu sebagai suami. Sebagai ayah. Tapi kalau isteri, ubat dia tu dia beli sendirilah. Tapi kita taklah sampai ke peringkat itu. Sebab tu saya sebut sebelum ni, hidup suami isteri ni bukan hidup nak kira hak ataupun tu. Tak, hidup macam biasalah. Ada duit kita belanja, tak ada duit kita berjimat. Wahakadha. An-nafaqatul wajibatu bil qarabati al-kifayah. Jadi nafkah yang wajib disebabkan qarabah ialah al-kifayah, kadar yang mencukupi. Sekira-kira kita mengenyangkan anak kita tu, pak kita, mak kita, nenek kita tu, tak, sehingga mereka boleh buat apa yang mereka nak buat pada hari tu. At-taraddud wa tasarruf. Wajib nafkah tu bagi siapa? Ke atas siapa? Ala tu ke atas. Dia kena tanggung. Kalau li bagi, mana dia yang dapat faedah. Alal asli wajib ke atas asal saya sebagai ayah. Bila saya wajib tanggung? Kalau saya ni merdeka. Kalau saya apa? Merdeka. Kalau saya bukan merdeka, maka saya tak wajib tanggung anak saya. Contoh kalau saya hamba, saya tak wajib tanggung anak saya.
Jadi syarat saya nak kena tanggung, wajib saya tanggung anak saya kalau saya ni merdeka. Nah. Boleh. Adal asli al-musir, ke atas asal yang merdeka dan juga yang musir, yang senang. Apa senang kat sini? Maksud senang kat sini lah bil fadili an mu'natihi, sekira-kira dia ada lebihan daripada mu'nati, tanggungan diri dia, wa mu'nati zaujati, tanggungan isteri dia, dan juga tanggungan khadam bagi isteri dia kalau ada lah. Tak? Tu. Jadinya bila kita dianggap sebagai senang sebagai ayah, bila saya anggap sebagai senang, bila saya ada lebihan duit selepas saya tanggung isteri saya dan diri saya sendiri. Begitu juga khadam bagi isteri saya, ada lagi duit lebih, maka saya wajib tanggung lil far'i, saya wajib tanggung anak saya. Bila anak saya layak dapat duit, layak dapat tanggungan nafkah, kalau dia tu merdeka dan dia tu maksum. Jadi kalau dia hamba, yang wajib tanggung dia, contoh saya Ramadan hamba, contoh yang wajib tanggung dia tuan dia lah. Tuan dia, bukan saya sebagai ayah. Al-maksum, dia juga mesti maksum. Dia juga mesti maksum anak saya tu. Kalau anak tu tidak maksum, contoh kafir harbi, na'udzubillah, ataupun murtad, ataupun orang yang tinggal sembahyang selepas disuruh oleh imam, pemerintah, tak nak juga sembahyang, maka itu kita sebut tidak maksum lagi dah. Bila tidak maksum, tidak terjaga, maka dia itu juga tidak layak dapat nafkah daripada kita. Tak? Okey. Al-faqid lil kifayah, wajib bagi ayah ke atas cabang dia mana anak, cucu dan ke bawah. Al-faqid lil kifayah, yang tidak ada kifayah, yang tidak ada harta untuk cover diri dia, untuk cover keperluan hidup dia, sekadar mencukupi untuk diri dia, tak ada langsung. Dalam masa yang sama, al-ajizi an iktisabiha, dua syarat. Yang kedua, mesti dia tu lemah untuk mencari rezeki. An iktisabil kifayah itulah, ataupun an iktisabil nafaqah. Tak, dia tak mampu untuk cari rezeki. Jadi wajib kita tanggung anak kita kalau kita ni merdeka dan senang. Apa makna senang? Kita ada lebihan duit selepas kita tanggung anak kita, selepas kita tanggung diri kita dan juga isteri kita beserta hamba dia. Wajib kita tanggung anak kita dengan syarat anak kita tu merdeka, maksum, makna bukan kafir harbi, bukan murtad, bukan orang yang meninggalkan salat selepas disuruh oleh imam. Dalam masa yang sama, dia tu tak mampu, al-faqid lil kifayah. Dalam masa yang sama juga, dia tu tidak mampu nak cari kerja. Sebab apa boleh jadi? Sebab kecil, budak saya Ramadan tu umur 3 tahun 4 tahun, tak pitih, tak ada satu hari dah. Lepas tu nak kerja dah. Ataupun junun, gila, besar dah umurnya 18-20 tapi gila, nak kerja apa? Ataupun zaman ada sebahagian mak ayah diuji dengan anak yang sakit, umur 30 tapi sakit yang menyebabkan dia tak boleh kerja. Tak, walaupun umurnya dah besar, wajib ayah tanggung. Nah. Jadi bila kita sebut lagu tu, anak yang kaya tak wajib kita tanggung. Anak, mana contoh suami isteri mati, anak dapat contoh 400,000 contohlah, tak wajib kita tanggung dia. Malah kita boleh guna duit dia bil ma'ruf. Bil ma'ruf ni mana keperluan dia, apa, nak beli pampers, nak beli hantar ke sekolah, lepas tu duit makan sekolah, tak hari 3-4 ringgit dan sebagainya. Kita boleh guna duit itu untuk tanggung anak tu. Sebab apa? Dia kaya, dia ada duit, walaupun dia tak mampu bekerja tapi dia kaya. Tak? Begitu juga tak wajib kita tanggung kalau dia fakir tapi dia mampu bekerja. Boleh. Okey, faham tu? Jadi wajib kita tanggung anak tu kalau anak tu cukup 2 syarat. Tak ada pitih, dalam masa yang sama tak mampu bekerja sebab kecil, sebab junun, gila, ataupun sebab zaman lah. Jadi kalau tengoknya dalam mazhab Syafi'i ni, kalau seseorang tu dah baligh,
dan mampu bekerja, tak balik fakir lah sebab tak pernah kerja tak, tapi dia mampu bekerja dengan kerja yang sesuai dengan diri dia, maka tak wajib dah kita tanggung sebenarnya. Cuma kita tanggung jugalah adat kebiasaan di sini, di mana-mana sekalipun, tanggung sampailah habis belajar apa semua tu, itu ihsan daripada mak ayah, dapat pahala belaka lah mak ayah tu. Okey, kemudian kita sebut perincian hukum. Asal ni siapa asal? Ayah lah, ayah yang senang ni tak? Ataupun asal yang senang lah. Al-aslul musir ni, ada kala dia seorang je, ada kala dia berbilang-bilang. Kalau dia seorang sahaja, contoh anak saya, dia ada asal. Siapa asal dia? Saya, isteri saya, lepas tu dan kat atas, atuk nenek dia dan kat atas. Dalam ramai-ramai tu saya seorang senang, maka jelaslah saya yang wajib kena tanggung, sebab saya senang, yang lain susah belaka. Kalau berbilang-bilang pula, maka kita sebut, kalau berbilang-bilang tu daripada mak ayah, saya dan isteri saya, dua-dua ada pitih. Saya ada pitih, isteri saya pun ada pitih. Tak, maka ketika itu yang kena tanggung saya sebagai ayah, isteri tak wajib tanggung. Satu. Tak, tu. Ataupun berbilang-bilang asal yang senang itu, aslul mustir itu daripada golongan atuk dan nenek. Mana ayah tak ada dah, mak tak ada dah, ada atuk, ada nenek. Maka kita sebut yang dekat dengan si cucu wajib tanggung. Contoh nenek, lepas tu atas tu ada lagi nenek, atas tu ada lagi nenek, hidup belaka. Maka nenek paling bawah, nenek paling rapat dengan cucu, dia yang wajib tanggung. Nah. Ataupun nenek tadi atuk saja ada. Samalah atuk yang paling rapat dengan cucu, dia yang wajib tanggung. Nah, selesai kat situ. Kemudian Syekh sebut wa 'alal far'i al-musiri bima dzukir lil asli al-faqid lil kifayati wa in qadara 'ala iktisabiha. Dan wajib nafaqah 'alal far'i wa 'alal far'i, ke atas fara', cabang kita lah sebagai anak, cucu. Kita kena tanggung asal kita, atuk kita, nenek kita, mak kita, ayah kita. Tu pun dengan syarat-syarat lah. Pertama, kita sendiri sebagai orang yang nak menanggung, kita mesti merdeka. Kalau kita hamba, kita tak wajib tanggung siapa-siapa sebab kita hamba. Boleh, jadi mesti kita merdeka. Al-musiri bima dzukir, dalam masa yang sama kita ni senang. Senang apa? Contoh saya lah. Senang, apa makna senang? Saya dah ada lebihan duit selepas tolak keperluan diri saya, keperluan isteri saya, dan juga keperluan khadam bagi isteri saya, begitu juga keperluan anak saya yang kecil sehari semalam. Dah kira ni sebab sehari semalam. Jadi dalam sehari semalam tu saya dah selesai dah untuk isteri, untuk anak, untuk khadam. Maka ada duit lebih, saya wajib tanggung pak saya, mak saya. Bila tu? Lil asli, wajib saya tanggung anak, pak saya, mak saya. Bila mana dia cukup syarat. Apa syarat dia? Pertama, dia mesti merdeka. Ayah kena merdeka, kena maksum. Kalau ayah tu kafir, harbi, ataupun murtad, ataupun orang yang meninggalkan salat selepas disuruh oleh imam, tak nak sembahyang juga, orang yang begitu tak layak kita tanggung. Tak layak. Nak tanggung lah, ikut mu lah, tapi tak layak, tak wajib. Lil asli al-faqid lil kifayah, wajib kita tanggung asal kita, ayah, mak, atuk, nenek dan ke atas, al-faqid lil kifayah, yang tidak ada kifayah, tidak ada duit untuk cover percukupan harian dia, keperluan harian dia. Wa in qadara ala iktisabiha, sekalipun dia mampu kerja. Ayah kita mampu kerja. Dia gini, ayah kita kaya, tak wajib tanggung. Walaupun tak mampu kerja, sebab dia dah kaya, tak wajib kita tanggung. Okey. Ayah kita miskin, nak sewa rumah tak ada pitih, nak beli tu tak ada pitih, nak makan tak ada pitih. Kita yang senang wajib tanggung, sekalipun ayah kita mampu bekerja. Ayah dan ke atas tidak ditaklifkan untuk bekerja. Fala taqul lahuma uffin, maka jangan kamu apa? Kata uff pada mak ayah. Mana jangan buat keburukan, jangan buat sakit hati mereka. Maka antara cara untuk kita tidak sakitkan hati mereka, tidak membebankan mereka, ialah kita tak wajibkan mereka bekerja, kita yang kena cari duit untuk tanggung mereka. Kalau kita senang lah, kita kena tanggung lah. Kalau kita susah, tak wajib tanggung. Berbeza dengan anak-anak, kalau mampu kerja, kena kerja.
Okey, kemudian kita sebut perincian kalau orang yang nak menanggung tu berbilang-bilang. Contoh ayah saya susah, lepas tu ada anak 2 orang lelaki. Maka share lah. Keperluan ayah berapa sebulan contoh. 600 contoh. 800. Mana 400 orang. Ataupun ayah ada 2 orang anak perempuan. Sama lah 400 orang. Gitu. Kemudian kalau berbeza, ada ramai orang yang nak menanggung ni. Mana furuk yang senang ni ramai. Munfiq. Cumanya mereka berbeza pada sudut dekat dan jauh nisbah kepada ayah tadi tu. Maka kita sebut orang yang dekat kena tanggung. Walaupun dia tu tidak mewarisi harta. Contohnya apa? Kita ada ayah. Kita ada asal. Lepas tu asal tu anak tak ada. Ataupun ada anak tapi anak susah. Kemudian kita ada ibnu bintin. Apa ibnu bintin? Cucu lah, cucu bagi atuk tu. Cucu nak sebut lagu mana tahu bahasa Melayu. Ibnu bintin, anak kepada anak perempuan. Contohlah saya lah, mudah saya atuk. Saya ada anak lelaki. Anak lelaki saya ada anak perempuan. Maka itu kita sebut cucu saya lah. Tapi cucu tu hasil daripada anak lelaki saya. Satu. Yang kedua, saya ada dalam masa yang sama ibnin. Saya ada anak lelaki. Anak lelaki tu ada anak lelaki. Anak lelaki tu pun ada anak lelaki. Tapi berapa nisbah, berapa tangga nak sampai ke saya? 3. Saya ada anak lelaki. Anak lelaki tu ada anak lelaki. Anak lelaki tu ada anak lelaki lagi. Cucu yang ketiga tu. Tu. Jadi siapa dekat? Ibnu bintin lah yang dekatnya. Cucu perempuan tadi yang dekat. Tapi dia mewarisi tak? Dia tak mewarisi. Harta pusaka kalau saya mati dia tak mewarisi. Sebab apa? Sebab dia tu anak lelaki kepada anak perempuan saya. Sedangkan ibni ni mewarisi kalau kena gaya. Kita sebut walaupun tak mewarisi, ibnu binti kena tanggung sebab dia dekat. Berbanding dengan ibni. Faham tu? Begitu juga walaupun dia perempuan dan tidak mewarisi. Contoh kita ada bintu bintin. Saya ada anak perempuan, Fatimah Zahra. Fatimah ni ada anak perempuan juga. Cucu perempuan sajalah. Jadi cucu perempuan daripada anak perempuan. Lepas tu saya ada tadi ibni. Itu juga saya tak. Ketika itu juga siapa yang kena tanggung? Bintu bintin. Dia tidak mewarisi dan dia tu perempuan, cucu perempuan tu. Yang tadi cucu lelaki, ibnu bintin. Saya terang benda tadi. Takut silap terang. Ulang balik. Macam mana? Saya ada anak lelaki. Saya Ramadan. Kemudian dia ada anak perempuan. Jadi itu cucu perempuan kepada saya. Kemudian saya ada anak lelaki yang kedua. Anak lelaki tu, dia ada anak lelaki lagi. Lepas tu anak lelaki tu pula ada anak lelaki lagi. Mana cucu lah, cucu yang ketiga. Ketika itu kita sebut ibnu bintin tadi. Cucu lelaki daripada anak perempuan tu kena tanggung saya sebab dia dekat. Begitu juga kalau unsa dan tidak mewarisi, dia kena tanggung juga kalau dia ada dekat. Contoh bintu bintin, dia kena tanggung kalau dia ada bersama-sama ibnin. Kedua-duanya senang. Siapa kena tanggung saya sebagai atuk? Cucu perempuan saya daripada anak perempuan saya. Kena tanggung saya. Kemudian kalau sama pula pada sudut dekat. Cuma beza pada sudut mewarisi harta saya ataupun tidak. Maka kita sebut orang yang mewarisi harta kena tanggung. Contoh ibnin ibnu bintin. Saya ada Fatimah Az-Zahra anak. Juga saya Ramadan. Boleh? Lepas tu saya Ramadan dapat anak. Anak lelaki. Lepas tu Fatimah Az-Zahra pun dapat anak lelaki. Jadi saya ada 2 cucu lelaki. Cuma satu mewarisi harta, iaitu anak kepada Sayyid Ramadan. Seorang lagi tidak mewarisi harta, iaitu anak kepada Fatimah Az-Zahra. Boleh. Ketika itu yang mewarisi harta, iaitu anak kepada Sayyid Ramadan yang kena tanggung saya. Itu pun kalau Sayyid Ramadan dan juga Fatimah tu susah lah. Ataupun tak ada, dah mati dah. Kalau tak, dia yang kena tanggung saya. Anak saya sendirilah.
Okey. Nah. Okey, kalau saya ada dua anak pula. Mula-mula tadi kita bincang kalau ada dua anak lelaki ataupun dua anak perempuan, itu kena sama rata lah. Kalau 800, 400 orang kena tanggung. Okey, sekarang ni saya ada seorang anak lelaki, saya ada seorang anak perempuan, sebagaimana wakilnya. Tak. Kemudian saya susah. Ketika itu kita sebut tanggungan itu mengikut kadar irs. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Contohlah kena saya perlu RM600. Tak, untuk keperluan semua. Tak. Maka Said Ramadan kena tanggung 400, Fatimah kena tanggung 200, gitu. Okey, seterusnya dibincangkan kalau, jadi tadi kita bincang munfiq, berbilang-bilang munfiq, orang yang nak menanggung tu berbilang-bilang. Furu' ni ramai yang mampu untuk menanggung. Maka dia ada beberapa gambaran. Tak, kita dah sebut dah. Sekarang ni nak bincang pula kalau orang yang nak ditanggung tu pula berbilang-bilang. Mana ayah kita susah, mak kita susah, atuk kita susah, nenek kita susah. Jadi siapa yang kita nak dahulukan? Duit dia tak cukup nak tanggung semua. Kalau cukup tanggung semua lah, dia tak cukup. Tak. Sebab di samping kita kena tanggung dia, kita kena tanggung juga anak kita, isteri kita, khadam isteri kita. Lebih baru kita kena tanggung orang atas. Tak. Jadi lebihan tu yang ada nak tanggung tu adalah 2-3 orang kita mampu, tak mampu semua. Maka ketika itu kita tengok. Pertamanya, kita kena dahulukan diri kita dululah. Duit kita tu. Tak. Ni dia start pada awal ni. Kemudian kita kena tanggung pula isteri kita. Kemudian khadam bagi isteri kita. Kemudian orang yang lebih dekat dengan kita. Anak kita tadilah. Tak. Kemudian pertama kita kena dahulukan diri kita, lepas tu isteri kita, lepas tu khadam bagi isteri kita, lepas tu orang yang dekat dengan kita, siapa dia? Kemudian orang yang dekat dengan kita. Kemudian orang yang dekat dengan kita ni maksudnya kalau kita ada 2 nenek. Cuma nenek ni, lepas tu nenek atas lagi. Maka nenek yang dekat tu lah kita kena tanggung. Tapi kalau tidak ada yang dekat. Tidak ada yang dekat ni contohnya apa? Kita ada ayah. Lepas tu kita ada mak. Lepas tu kita ada anak. Tak. Mana yang lebih dekat? Sama je lah. Sebab kita dengan ayah, terus sampai ke ayah. Kita dengan mak, kita terus sampai ke mak. Kita dengan anak, kita terus anak. Jadi tak ada orang tengah. Jadi ketika itu tidak ada yang akrab, tidak ada yang dekat dengan kita. Maka selepas kita tanggung diri kita, isteri kita, khadam isteri kita, kita dahulukan pula selepas tu, kalau ada duit lebih lagi, anak yang kecil yang belum balik. Kemudian ada duit lebih, mak kita pula. Kemudian ayah kita, kemudian anak kita yang besar. Contoh anak kita yang besar tu gila ataupun ada penyakit dan sebagainya yang tak boleh kerja, maka kita kena tanggung dia. Itu susunan dia. Selesai kat situ. Okey, kita baca an-nafaqatu wajibatu bil milk. Nafkah yang wajib disebabkan pemilikan. Habis dah ni. Habis dah. Rabu ni kita pun habis hebat hadanah. Bulan cuti lah. Mungkin tahun depan kita baca seminggu sekali kot. 2 kali ni rasa macam berat juga dah. Tengok keadaan lah macam mana. Nak pun habis kitab ni. Tak lama dah nak habisnya. Tinggal buat jenayah je. Makin hari makin sibuk. Allah Rabbi. Mentelah lagi kerja pagi. Kalau tak kerja pagi tak apa. Kerja pagi betul malam ngajar. Letih sikit lah. An-nafaqatul wajibatu ala malikir raqiq wal hayawanil muhtaram al-kifayah. Nafaqah yang wajib. An-nafaqatu al-wajibah ay an-nafaqatu allati tajibu. Tak, kalau belajar nahwu. Jadi nafkah yang wajib ke atas pemilik hamba. Dengan syarat hamba tu bukan hamba mukatab. Kalau hamba mukatab, tuan tak wajib tanggung. Nafkah yang wajib ke atas pemilik hamba dan juga ke atas pemilik hayawan yang mulia. Tak. Kita sebut sebelum ni, kalau hayawan tu tak mulia, tak wajib kita tanggung. Tak, contohnya apa? Hayawan yang tak mulia, anjing, babi. Tak, anjing yang liar lah. Lepas tu al-fawasiqul khamsah tu, gagak. Kemudian lagi
tikus. Yang tu tak wajib kita tanggung. Tak cumanya tak boleh kita simpan sampai mati. Kita kena lepas lah. Kena lepas. Cumanya kalau anjing menyakiti diri kita, babi tu sunat kita bunuh lah. Okey. Yang lain tu kena lepas. Tak boleh simpan sampai mati, itu tak boleh. Tak, kalau tak nak bagi makan, kena lepas. Tu. Jadi nafkah yang wajib ke atas pemilik hamba dan juga ke atas hayawan yang muhtaram. Nafkah yang wajib ke atas pemilik hamba dan juga pemilik hayawan yang mulia ialah al-kifayah, sekadar keperluan lah. Sekadar keperluan. Jadi bagi hamba, kita ambil keperluan hamba tu. Tengoklah pada sudut zuhud dia ataupun pada sudut keinginan dia. Kalau dia makan banyak, kena bagi banyak sikit. Walaupun orang yang macam dia tu, hamba macam dia, sama badan dia, makan sikit. Tak, dia kena bagi banyak sebab dia makan banyak. Kifayah dia. Orang lain kita bagi sekadar keperluan yang lain tu lah. Tak, tu. Juga kita kena tanggung pakaian dia. Termasuklah katil dia apa semua tu, bantal dia. Begitu juga baki-baki keperluan dia. Kalau dia perlu untuk beli air untuk buat bersuci, mandi wajib, wuduk, kita kena beli juga. Kalau sampai ke peringkat kena belilah. Kalau dia perlu kepada turab untuk tayamum, kita juga kena tanggung. Tu. Jadi dalam bab hamba ni kita belajar ni supaya kita tahulah Islam ni sangat memuliakan manusia. Berbeza dengan zaman jahiliah dulu. Dan memang Islam pun tasyawuf, sangat-sangat tasyawuk untuk membebaskan hamba. Tak. Tidak wajib ke atas tuan memberi makanan, pakaian sebagaimana tuan pakai. Tak. Tapi sunat lah. Kita pakai jenama ni, kita bagi jenama sama level dengan kita. Sunat. Kita makan sedap, kita bagi dia makan sedap juga. Syomennya begitulah. Cuma tak wajib. Malah apa yang kita wajib bagi, kita tengok dia punya makanan asasi hamba di negara tu. Nasi ke ataupun gandum ke, itu yang wajib kita bagi. Begitu juga lauk, apa yang sesuai untuk mereka. Di tempat tersebut, ghalibnya hamba kat situ makan nasi dengan apa, dengan ayam ke apa semua, kita kena beli yang samalah. Pakaian pun ghalib ke pakaian mereka. Yang mereka semua pakai kain cotton ke kain linen ke kain suf dan sebagainya. Okey, memadai tak kita hanya bagi pakaian yang menutup aurat bagi si hamba? Kita sebut tidak memadai. Sekalipun pakaian yang kita bagi tu yang sekadar tutup antara pusat dan lutut tu mampu defend diri dia daripada panas dan sejuk, kekal tidak memadai. Sebab padanya ada kehinaan, ada tahqir. Tak, melainkan kalau negara tu memang adatnya begitu. Contoh di Sudan, hamba di sana zaman dulu lah ni, hamba di sana memang pakaian terpusat dengan lutut dia tutup, maka tak ada masalah untuk kita buat begitu bagi hamba-hamba yang berada di negara tersebut lah. Okey, tentang binatang pula, kita ada pera, lembu, kambing tak? Nak buat lagu mana? Kita bagi makan sekadar sampai kepada awal kekenyangan dan awal ri. Maknanya awal hilang dahaga. Dia kenyang, dia ada awal, tengah, akhir. Yang kita wajib bagi sampai, kita wajib bagi makanan sampai kepada awal kekenyangan. Sampai dah menyandar tu akhir kekenyangan dah. Awal kekenyangan saja dah memadai dah. Okey, kalau tuan bela kambing, bela lembu, tak nak bagi makan, sedangkan ada harta, ketika itu hakim, pemimpin ataupun wakil pemimpin kena paksa lah. Zaid, beli makanan dan bagi binatang kamu makan. Tak. Ataupun kita sebut hakim kena paksa si Zaid tadi tu tak buat salah satu daripada 3 perkara. Sama ada tu kalau binatang tu boleh dimakan, contoh lembu kan, maka hakim sebut pada si Zaid ni, jual. Tak nak bela sangat, tak nak bagi makan, jual. Tak, ataupun bagi hadiah kepada orang lain. Ataupun kamu, yang kedua, kamu bagi makan. Ataupun tak nak juga, kamu sembelih. Tu. Kalau binatang tu tak boleh dimakan, contoh dia bela arnab boleh dimakan. Dia bela tikus, mondok yang comel-comel tu kan, tak nak bagi makan. Maka hakim boleh paksa dia. Dia ada duit ni, cerita dia ada duit. Hakim boleh paksa dia untuk jual ataupun bagi hadiah kepada siapa-siapa. Tak. Ataupun yang kedua, bagi makan. Duit ada pergi beli.
Tu haram sembelih. Jadi dah ada dua pilihan dah, tak boleh sembelih. Sebab apa? Tak boleh kita sembelih binatang bukan untuk tujuan makan, saya saja nak sembelih, tak boleh, haram. Okey, kalau telah disuruh dia tak nak buat juga, maka ketika itu hakim yang ambil peranan buat apa yang sewajarnya dia buat. Tu boleh, dia ambil sembelih ke ataupun dia jual ke, tu atas hakim lah. Okey, kemudian yang terakhir kita sebut, kalau dia tu tak ada duit, kita suruh Zaid bagi makan ke binatang kamu ni, kamu ada duit, belilah makanan. Tak nak, kalau tak nak dia jual, kalau tak nak juga sembelih, tak nak belaka. Sekarang ni dia tak ada duit, sekarang tak ada duit, tak ada duit, maka ketika itu hakim apa yang perlu dia buat, dia jual binatang tersebut. Ataupun kalau binatang tu ada banyak, ada 300 ekor kan, dia jual dalam 10 ekor untuk dapatkan duit. Kemudian duit tu dia beli makanan untuk diberikan kepada baki binatang yang masih hidup. Tu tak. Okey, kalau tak ada juga duit dan hakim tak tahu cerita nak buat lagu mana, tak nak jual binatang-binatang pun tak laku, mungkin sebab kurus dan sebagainya, maka ketika itu tanggungan untuk beli makanan untuk diberikan kepada binatang tersebut ialah baitul mal, iaitu kerajaan lah. Yang terakhir, ma yajibu liman wajabat lahun nafaqah, barang-barang yang wajib bagi mereka yang wajib baginya nafaqah. Ini kita dah sebut tadi lah. Yajibu liman wajabat lahu an-nafaqah, tak wajib ke atas mereka yang layak terima nafaqah, al-udmu. Al-udmu ni lauk pauk lah bahasa kita. Tak, kalau tengok dalam kitab lama, kitab Arab dia sebut minyak zaitun lah, minyak bijan lah, macam-macam yang dimakan dengan roti. Kita nasi makan dengan lauk lah, kuah, wal kiswah pakaian, wasukna tempat tinggal, wa tawabi'uha, dan juga tabi' kepada yang tersebut itulah, iaitu 10 perkara yang wajib bagi isteri ke atas suami yang telah kita bincangkan. Ala tafsil alladhi dzakarnah, ada yang terdapat 10 kan. Wallahu alam. InsyaAllah yang terakhir nanti kita akan bincangkan dalam bab al-munakahat, ialah al-hadanah, bab penjagaan anak. Bab penjagaan anak, bila mana suami isteri bercerai, tak siapa yang lebih layak menjaga anak, apakah syarat-syarat penjaga anak. Tu kita akan bincang pada hari Rabu insya-Allah, dan dengan itu selesailah kita perbahasan bab al-munakahat. Kemudian kita akan sambung pada Januari 2023 al-jinayah insya-Allah taala. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Perempuan yang ditalak dan pilih untuk tinggal di rumah keluarga dia dikira nusyus dan berdosa, tak, dia wajib tinggal di rumah yang dia dicerai di rumah tersebut, kalau rumah tersebut sesuai dengan dia. Tu boleh. Maknanya kalau dia ditalak di rumah suami dan rumah tu sesuai dengan dia, sebab memang dia duduk situ lah seumurnya dengan suami dia, maka duduk situ lah, tak boleh nak pergi rumah mak apa semua, sebab tempat tu dah sesuai. Melainkan kamu dicerai di tempat tu, dan tempat tu rebayang macam tu, rumah macam rebayang, tak sesuai lah untuk duduk, maka boleh pindah tempat lain yang lebih sesuai. Rumah lain tu Allah alam, saya rasa tidak ada masalah, walaupun rumah mak sendiri, ayah sendiri, tapi sesuai lah.
sesuai. Sesuai dengan dia. Tapi sebenarnya suami yang wajib untuk bayar nafkah ataupun bayar sewa rumah tu suami yang wajib. Jadi kalau dia pergi juga rumah keluarga dia, dia kan layak, masih layak dapat duit nafkah untuk sewa rumah tu, Allah alam lah. Saya tak pasti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.